Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk konsep beriman kepada kitab dan rasul. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama ahli kumpulan saya, iaitu saya, Fasya Dana binti Arif, Faradila binti Mansur, Muhammad Irfanul Hakim bin Luqman, Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi, dan yang terakhir, Muhammad Islam bin Mustafa Faizul. Seterusnya, penyediaan bulat oleh kumpulan kami. Yang pertama, kami mencari maklumat di pelbagai sumber rujukan seperti laman web dan buku-buku rujukan agama. Yang kedua, membahagikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Yang ketiga, menyiapkan kertas kerja mengikut tugasan masing-masing. Yang keempat, menyediakan slide. Yang kelima, mengedit video, melakukan pentangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan pembentangan dan menghantar video dalam YouTube. Konsep beriman kepada kitab dan rasul. Pengenalan. Beriman bermaksud patuh pada larangan dan suruhan Allah, malahan berpegang pada ajaran agama Islam. Kitab pula dari segi bahasa, buku yang dicetak atau telah tertulis. Daripada istilah pula, buku yang dicetak atau ditulis yang mengandungi wahyu daripada Allah berkaitan dengan akidah, syarak dan akhlak. Yang terakhir, rasul dari segi bahasa, risalah atau utusan. Dari segi istilah pula, lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu bagi dirinya dan diwajibkan pula menyampaikan kepada orang lain. Okey, saya serahkan pembentangan ini kepada Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi. Nombor kad matrik DSU 20202482. Okey, kita akan teruskan pembentangan kita. Okey, tajuk seterusnya ialah beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab ialah yakin bahawa kitab-kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut baik secara tafsil, iaitu secara terperinci, maupun ijmal, iaitu secara garis besar. Secara tafsil bermaksud kita mengimani penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang kitab-kitab Allah tersebut secara terperinci, seperti nama adalah kitab ini dan diberikan kepada Nabi yang bernama dan sebagainya. Okay, sedangkan secara ijmal ni, maksudnya kita mengimani bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasul meskipun tidak disebut namanya. Okey, seterusnya. Oleh itu, ia membenarkan berita yang ada di dalam kitab tersebut yang masih murni, iaitu belum diubah seperti berita di dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab yang belum diubah. Okay, kitab-kitab selain Al-Quran ni, dia dah tidak dijaga kemurniannya, seperti halnya Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah SWT. Sedangkan kitab-kitab selain Al-Quran seperti kitab Taurat dan Injil sudah dicampuri oleh tangan-tangan manusia dan diberikan tambahan, diubah, dikurangi, dihilangkan sehingga tidak murni lagi seperti keadaan ketika diturunkan Allah. Okey, Allah berfirman. Okey, maksudnya di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, isi kitab Taurat, dari tempat dan maksudnya yang sebenar dan berkata kepada Nabi Muhammad, kami dengar, sedangkan mereka berkata di dalam hati, kami tidak akan menurut. Mereka juga berkata, tolonglah dengar Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Serta mereka mengatakan Raina. Tujuan kata-kata mereka yang tersebut hanya memutarbalikan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Okey, surah An-Nisa ayat 46. Mengamalkan hukum yang terkandung dalam kitab tersebut selama belum dihapus diserta dengan sikap redha dan menerima. Namun setelah diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya sudah dihapus dan tidak bisa diamalkan lagi. Yang diamalkan hanya Al-Quran sahaja. Hukum yang dibenarkan oleh Al-Quran sahaja. Okey, seterusnya ialah pengertian kitab dan suhuf. Okay, Allah menurunkan kitab sebanyak 104 kitab. 100 daripadanya ialah berbentuk suhuf dan 4 daripadanya dikenali sebagai kitab. Okey, pengertian kitab adalah segala syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dalam bentuk yang lengkap serta dibukukan. Pengertian suhuf adalah segala ajaran dan syariat yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk risalah atau lembaran sahaja
yang mengandungi hukum yang tidak lengkap dan ianya tidak dibukukan. Okey, berikut adalah 100 huruf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 50 huruf kepada Nabi Syed, 30 huruf kepada Nabi Idris, 10 huruf kepada Nabi Ibrahim, 10 huruf lagi kepada Nabi Musa, dan ada yang mengatakan Nabi Adam menerima 10 huruf. Okey, firman Allah Ta'ala, okey, maksudnya sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Dengan ini antara dalil yang membuktikan Allah telah menurunkan suhuf, dan suhuf yang diberikan ialah suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okay, seterusnya ialah kedudukan suhuf dan kitab sebelum Al-Quran. Okay, tiada lagi kitab samawi asli sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya kecuali Al-Quran sahaja yang tetap asli atau tidak berubah. Okay, Al-Quran adalah kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, ajaran dan perundangan Islam dapat diamalkan pada setiap penjuru dunia dari zaman dulu hinggalah yang akan datang. Ia bersifat universal kepada seluruh umat manusia dan jin sehinggalah akhir zaman. Lebih ditujukan lagi kepada golongan tertentu sahaja dan tertumpu kepada sudut kerohanian sahaja. Sehingga sekarang masih terpelihara dan terjaga sebagaimana asal kepada Rasulullah dan tidak berubah walaupun satu huruf. Teks asal kitab samawi telah hilang dan lenyap kecuali dalam bentuk terjemahan saja. Okey, terdapat beberapa kitab samawi yang diturunkan kepada Rasul yang terpilih, yang mana jumlahnya dan nama kitab tafsir terbahagi kepada 4, iaitu kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud AS, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa AS, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa AS, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hakim bin Luqman, DHU 2020247765. Okey, saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan masuk kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey, kitab Taurat dalam bahasa Ibrani bermaksud undang-undang syariat atau peraturan. Okey, dalam kitab Taurat ini juga menerangkan bahawa seorang nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Okay, Taurat asli yang berisikan akidah dan hukum-hukum syariat sudah tidak ada lagi. Yang beredar di kalangan orang Yahudi saat ini bukanlah Taurat asli, kerana mereka telah melakukan perubahan-perubahan isinya. Para ulama pun dia bersepakat bahawa Taurat murni ni sudah tidak ada lagi. Taurat yang beredar masa sekarang ni dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada masa yang berbeza. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Maksudnya iaitu orang-orang Yahudi ni dia mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Surah An-Nisa ayat 46. Okey, kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat
ialah mengaku tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang larangan menyembah patung dan berhala. Dia juga menerangkan tentang menghormati ibu bapa, tentang larangan berzina, mencuri dan sebagainya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Maksudnya, dan kenakanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan yang terkandung di dalamnya yang akan membezakan antara yang benar dan yang salah supaya mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 53. Okay, yang kedua saya akan menerangkan maksud kitab Zabur. Okay, kitab Zabur diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Okay, kitab Zabur ni merupakan sebuah kitab yang besar jika dibandingkan dengan kitab Taurat dan Injil. Tetapi kitab Taurat ni tidak mengandungi hukum syarak. Cuma dia terdapat perkabaran cerita doa dan zikir sahaja. Sebab itulah Nabi Daud tidak mempunyai syariat dan umatnya mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ataina Dawuda zabura. Maksudnya, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Okey, kitab Zabur dalam bahasa Ibrani dikenali sebagai sajak-sajak keagamaan dan kitab Zabur ni banyak digunakan sebagai buku nyanyian dan doa bagi kaum Yahudi dan Kristian. Separuh dari kitab Zabur telah diubah menjadi nyanyian di gereja. Okay. Sajak-sajak yang terdapat dalam kitab Zabur antaranya adalah tentang pujian dan nyanyian untuk menyembah Tuhan. Doa pula antaranya ialah meminta pertolongan, perlindungan, keselamatan dan permohonan supaya musuh dikenakan hukuman. Okey, yang ketiga saya akan menerangkan maksud kitab Injil. Okey, kitab Injil telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ni dia memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, iaitu perintah-perintah Allah Subhanahu Taala agar manusia mengesakannya dan tidak menyekutukannya. Okey, kitab Injil yang beredar sekarang hanyalah hasil fikiran manusia. Orang-orang Yahudi telah mengingkari kebesaran Allah dan menghimpunkan kitab Injil menjadi satu dan diberi nama sebagai Bible. Kemudian mereka telah mengubah isi kandungan mengikut kehendak hati mereka agar bersesuaian dengan kehidupan seharian mereka. Contohnya seperti kitab Injil Matius, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Okey. Hal ini yang wajib dipercayai oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Isa. Firman Allah Subhanahu Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Maksudnya, dan kami telah memberikan kepada Isa alaihissalam kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surah Al-Maidah ayat 46. Okey, yang keempat saya akan menerangkan maksud Al-Quran. Okey, Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril secara beransur-ansur. Okey. Dia diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surah pertama diturunkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masihi. Okey. Ayat yang terakhir diturunkan ialah surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan haji wada. Okey. Al-Quran merupakan kitab yang suci dan menjadi penunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Ia juga memberi petunjuk kepada manusia cara mengesakannya atau mentauhidkan Allah dengan dalil yang nyata dan benar, dan menjamin keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan. Maksudnya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Surah Al-Maidah ayat 48. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Faradilah binti Mansur, kelas DPHU 1A, nombor kad matrik DHU 2020255575. Saya akan membentangkan beriman kepada Rasul. Maksud Rasul ialah Nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. Rasul dan Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman sehingga hari kiamat. Selepas kewafatannya, tugas itu wajib disambungkan oleh orang Islam yang menjadi umatnya. Sebagai seorang Islam, perlu patuh kepada rukun iman yang keempat, iaitu percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, lelaki pilihan Allah yang mendapat wahyu kepada Allah, mendapat wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Seterusnya, kesan beriman kepada Rasul. Kesan beriman kepada Rasul terbahagi kepada empat, iaitu kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan yang pertama kepada individu dapat meningkatkan keimanan serta dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini kita akan selalu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita dapat mengetahui perkara-perkara raib serta kita dapat mencintai Nabi lebih daripada diri sendiri. Kita juga bahagia di dunia dan di akhirat. Kesan seterusnya iaitu kepada keluarga. Ialah anggota keluarga selalu beriman kepada Allah SWT. Keluarga sentiasa kuat beribadat seperti melakukan ibadah solat, kuat bersedekah dan melakukan perkara yang baik antara keluarga. Kita ahli keluarga suka mengaji Al-Quran dan hadis untuk mendalami ilmu agama. Serta ahli keluarga juga dapat memelihara diri daripada dosa untuk mendapatkan pembalasan syurga. Okey, kesan seterusnya iaitu kesan kepada masyarakat, iaitu masyarakat sentiasa mentaati kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin. Macam kalau kita mentaati kepada Allah, kita akan mengikut perintah dan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kalau Rasul, kita akan ikut sunnah-sunnah Nabi dan Rasul. Kalau kepada pemimpin, kita akan menjaga nama baik negara. Okay. Selain itu, saling hormat menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Kita akan selalu tolong ketika senang maupun susah. Akhir sekali iaitu kesan kepada negara. Pemimpin sentiasa memastikan sumber ekonomi bebas daripada sumber haram. Hal ini, setiap negara perlu mempunyai pemimpin yang warak, cekap, bersih, amanah
adil dan bertanggungjawab pada negara dan rakyat. Sebagai contoh, negara kita dekat Malaysia ni, kita raja dengan Perdana Menteri ialah seorang Islam. So, diorang ni kena ada mempunyai nilai-nilai yang warak, cekap, bersih, amanah, adil, bertanggungjawab dan sebagainya lah untuk memimpin rakyat kita, untuk mencontohi Nabi dan Rasul kita. Seterusnya, pemimpin sentiasa peka terhadap menegakkan hukum dan perundangan Islam. Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin, beliau kena berfikiran yang bernas mengikut hukum syarak Islam. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, iaitu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam bin Musa Faizul. Saya akan teruskan lagi pembentangan yang telah dibentangkan oleh Farah Dila Sementadari. Okey, saya akan membentangkan dua perkara. Yang pertama adalah cara beriman kepada Rasul, dan yang kedua dan terakhir sekali adalah kesimpulan. Okey, cara beriman kepada Rasul ini ada dua cara. Okey, yang pertama adalah meyakini Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, dan yang kedua adalah mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh mereka, oleh Nabi sendirilah, oleh Rasul. Okey. So sekarang saya akan jelaskan cara yang pertama dahulu. Okey, baik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya bahawa Rasul adalah manusia pilihan Allah, ataupun manusia yang diutuskan lah, manusia yang diutuskan untuk menyampaikan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Rasul ni diutuskan oleh Allah untuk keselamatan manusia lah, itu kita sendirilah. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Yang bermaksud, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kita tidak membeza-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Surah Al-Baqarah ayat 285. Okey, baik, saya akan teruskan lagi dengan cara yang kedua, iaitu mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Okey, keimanan kepada Rasul juga dapat ditunjukkan dengan percaya bahawa ajaran yang dibawa adalah agama Allah. Maka dari itu, kita wajib menerima segala ajaran Rasul tanpa memilih-milihnya lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, Dia telah mensyariatkan bagi kita tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 13. Baik, saya akan teruskan lagi pembentangan ini dengan topik yang terakhir, iaitu kesimpulan daripada konsep beriman kepada Rasul dan kitab. Okey, kesimpulannya lah. Natijahnya di sini kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada kitab dan Rasul. Ini disebabkan beriman kepada kitab dan Rasul adalah rukun iman kita sebagai umat Islam sendiri. Okey, bukan itu saja. Apabila dengan pegangan kitab, iaitu kitab Al-Quran Karim yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hikmah yang akan kita dapati di dunia, lagi-lagi di akhirat kelak.
apabila seseorang telah faham akan apa itu hikmah yang membawa maksud al-nubuwah, ia akan semakin beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya, juga beriman kepada para malaikatnya, seterusnya beriman kepada para rasul dan nabi, kitab-kitabnya dan selanjutnya pada hari kiamat. Maka dengan itu mereka akan selalu bersikap tawaduk, adil dan sabar dalam apa juga keadaan dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Oleh dengan demikian, wajiblah kita sebagai umat Islam untuk beriman kepada rasulnya dan juga kitab-kitabnya. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahawa Al-Quran terjamin daripada sebarang pemalsuan, penambahan dan juga penyelewangan walaupun satu huruf. Ini bertujuan agar tidak terjadi pelbagai fahaman seperti mana pada zaman Khalifah Abbasiyah, Umayyah dan juga Utsmaniyah. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim yang membawa maksud, sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah seginya. Surah Al-Fusilat ayat 41 dan 42. Okey. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Yang mana ada salah silap itu harap maaf. Dan yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kesilapan kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.